Okay, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak share kepada anda satu topik berkenaan dengan update satu topik intraday, iaitu sambung kenaikan di sebelah petang. Okay, so normally kalau kita tengok dekat sini, saya explain di sebelah pagi, okay, di sebelah pagi tadi, dan saya bagi tahu petang ni dia tak akan naik. Okay, di sebelah petang dia tak akan naik. Kenapa? Sekejap, saya akan explain dekat sini. Okay, sepatutnya kalau volume yang macam ni, kalau kita tengok volume pembelian yang begitu banyak, kita tengok di sebelah pagi, normally apa yang saya bagi tahu adalah di sebelah petang dia akan sambung kenaikan. Tapi berbeza dengan counter ni, kenapa dia tak naik? Jadi selama ni saya hanya story kepada anda, okay, counter yang naik saja. Jadi akan menimbulkan kekeliruan kepada orang yang beranggapan bahawa kalau ada volume banyak je pagi, petang akan naik. Volume banyak je pagi, petang dia akan boleh buat profit. And then bila terkena dekat diri dia, kenapa tak naik, dan dia salahkan. Contohnya dia salahkan saya lah, sebab saya ajak kata naik, tiba-tiba tak naik. Jadi saya bertanggungjawab untuk story juga kepada anda. Okay, ada beberapa counter yang tak akan naik di sebelah petang. Even sekarang ni baru pukul 3 lebih. Dan saya dah bagi tahu dia tak akan naik di sebelah petang. Sebab apa? Mai saya bagi tahu dekat sini. Alright. So yang pertama sekali kita tengok volume yang banyak pada awal pagi tadi. Okay, first dekat sini. Okay, first yang banyak dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, sekitar 45,900. Banyak dah? Banyak. Tapi kita kena tengok by percent. Di ruangan ini adalah B percent, ini adalah by percent. Okay, yang mana by percent dia letak dekat sini. Okay, kalau kita tengok first kali yang dekat sini ni, yang paling banyak sekitar pukul 9.19 pagi. Alright. Jadi macam saya kata, by percent hanya 49% sahaja. Bermakna apa tuan-tuan? 49%. 51% lagi adalah jual. Okey, faham tak dekat sini? Dia susah untuk saya explain kalau anda sendiri tak nak cuba untuk belajar lebih. Faham tak? Saya boleh cerita, okey, by percent dekat sini 49%, bermaksud 51 adalah penjualan. Tapi kalau orang tak faham apa itu maksud by percent, apa itu maksud baki 51% adalah jual, dia jadi susah. Dia akan tertanya-tanya, bukankah beli je? Bukankah transaction itu beli? Itu yang orang salah anggap. Okey, jom kita tengok di ruangan sebelah kanan terlebih dahulu. Okey, maksud by percent, dia beli pada best sell. Okey, boleh lah dapat dekat situ. Dia beli, contohnya yang ni, kekurangan satu lot. Okey, maksud dia ada pembelian di harga best sell. Dia buy ke sell ke, dia adalah transaction. Kena faham. Okay, buy ke sell ke, dia adalah satu transaction. Okay, yang mana kita tengok kekurangan 545. Adakah kekurangan itu penolakan ataupun mengurangkan lot, ataupun ada pembelian dekat situ? So jawapan dia ada pembelian. Kalau kita tengok dekat sini Okay, 2158 pada pukul 3.14. Okay, dah setakat sekarang selama seminit, dalam tempoh 3.14 minit ini, pada jam 3.14 terdapat 2509 lot transaction, dan transaction itu adalah 100% pembelian, yang mana pembelian dilakukan pada ruang best sell, iaitu pada harga 970. Okey, kita tutup pukul 4. Kita tutup pada pukul 3.14, kita pergi kepada 3.15. Yang ni saya kena explain kepada anda dulu. Sekarang terdapat satu lot pembelian pada ruangan best sell, iaitu pada harga 970. Dah bertambah jadi 101. Dan 101 ini 600, 702 dah bertambah. Dan kesemua nilai lot transaction ini adalah transaction pembelian pada harga 970, iaitu di ruangan best sell. Ada pertambahan lagi 856. Biar saya explain bagi anda faham dulu benda ni. Baru kita cerita balik di sebelah pagi. Okey, kita cuba tengok beberapa minit So pukul 3.15, okey. Tadi 3.14 dah tutup. Kita pergi ke 3.15. Bukan tutup market, tutup jam. 3.14 dah habis dah lepas dah. Sekarang ni waktu 3.15. Okey. So dah habis 3.15, kita pergi ke jam 3.16. 3.16 sekarang ni baru ada satu transaction pada harga 970, yang mana dua dah. Okey, 970 adalah di ruangan best sell, maka itu adalah
pembelian. Sebab itu dia jadi 100% pembelian. Pukul 3.15 ada 100% pembelian. Pukul 3.14 pun 100% pembelian. Maksud dia, transaction itu berlaku pada harga best sell, iaitu ruangan best sell pada harga 970. Dan sekarang ni ada 3 lot pembelian pada harga pada pukul 3.16. Jelas lah dekat situ. Okey, kalau kita tengok di ruangan ni ada penolakan satu lagi. Maksud dekat sini ada lagi pembelian satu lot. Nampak tak? Okey, dia ada pertambahan 2000 lot. Dia ada pertambahan 427 lot lagi. Bermaksud ada apa? Ada orang queue untuk jual. Dapat dekat situ. Okey, so dekat sini menarik. Dan anda tengok tadi habis saja pukul 3.16, kita masuk pada pukul 3.17, ada penjualan. Okey, tapi saya tak sempat nak habaq berapa lot tadi. Okey, yang mana sekarang ni penjualan di harga 965 pun ada dan pembelian pada harga 970 pun ada. Dua-dua itu kita panggil sebagai transaction. Maksud dia di sini kalau ada berlaku jualan atau pembelian, maksudnya kalau ada transaction yang berlaku dekat 965, bermaksud itu adalah penjualan. Ada orang jual. Sebab dekat sini dah ada orang tunggu untuk beli. Faham tak? Dekat sebelah sini pula ada orang menunggu untuk jual. Jadi kita membeli. Nampak? Dekat sini pada pukul 3.17 dah masuk 3.18. Okey, pada pukul 3.17 tadi, ni 45 ni, 3.18 ni, 45 lot ni adalah penjualan. 45 lot adalah penjualan, maka selebihnya adalah pembelian. Faham tak? Kalau tak faham juga kena ulang video ni banyak kali ya. Itu nak bagi tahu dulu. Okey, so itulah perbezaan by percent. Kenapa 1%, kenapa 100%. Maksud dia kalau 100% macam tadi kita tengok pada pukul 3.14, 3.15, maksud dia semua orang, maksudnya semua transaction itu dilakukan pada kawasan ini, pada best sell. Dia bukan jual, maksudnya dia beli. Boleh nak? So, bila masuk saja pukul 3.17 dah tak cukup 100%. Maksud dia kalau anda nak kira macam ni, kita ambil satu kawasan. Kalau cantik tu dia ada 50% tu cantik. Okey. Kalau hampa nak clear lagi, hampa kena kira macam ni contoh. 25% adalah pembelian. Lama tak boleh. Kita tengok kat atas. Okey, satu ni adalah pembelian. Jadi 100% adalah pembelian. Kita tengok next transaction pula. Next transaction apa dia? Okey tu dia penjualan. Nampak tak? Dia sampai tutup tu 4535 adalah penjualan. Ni ada beli. Sebab tu dia naik persen sikit. Dia ada beli, dia ada jual dekat situ. Susah nak nampak, faham tak? Tapi bila kita dah cekap, maksudnya kita tak perlulah kira berapa lot yang beli, berapa lot yang jual. Kita cuma nak anggarkan, nak tahu sahaja. Kenapa? Mari kita cerita dekat bawah. So sekarang ni saya nak anda faham dulu. Yang pertama sekali, anda kena faham by percent ini maksudnya 28% kan? 28% sahaja yang beli di best sell, manakala bakinya adalah menjual di best buy. Yang tu. Okey, so kita pergi balik kepada pagi tadi. So kalau kita tengok dekat sini, 49 kita kira separuh lah. Maksud dia separuh beli, separuh jual. Faham tak? Kalau kata 100% pembelian, syok lah. Maksudnya dia memang beli. Dia memang beli untuk naik. Jadi ni dia ada main tarik tali, faham tak? Beli pun ada, sell pun ada. Separuh-separuh, tak syok. So kita pergi tengok dekat sini. Okay, so volume yang kedua nampak. Volume yang kedua ni, yang tinggi ni pun sama juga. Separuh beli, separuh jual. Nak bagi senang cerita lagi macam ni lah. Dia cuba menaikkan kaunter tu. Tapi dia take profit juga. Dia bukan nak menaikkan dan bukan nak menaikkan hari ni 2-3 hari. Tak, hari ni dia nak buat naik dan dia nak mengaburi orang supaya, bukan nak mengaburi orang lah. Kalau anda boleh faham dekat sekali orang tangkap saya mampu saya cerita benda-benda macam ni. Maksud dia macam ni, kalau anda faham, kita kira orang yang berbeza lah. Contohnya kita ada 2 individu berbeza. Saya tak kata orang yang sama. Contoh A dan B. Orang A duk B. Orang A duk beli. Individu A duk beli. Tiba-tiba individu B duk jual. Susah lah naik. Susah tak nak naik? Susah lah jawapan dia.
Bagi senang cerita lah, individu A beli, individu B dia pergi jual. Nilai yang lebih kurang sama. Saya tak kata orang sama lah. Kalau saya kata orang sama, ya orang tangkap saya payah. Okey, siapa nak cerita kat hampa lah rahsia-rahsia ni kalau saya kena tangkap? Faham tak? Okey, jadi kalau kata individu A pun beli, individu B pun beli, cepat dah dia nak naik. Jawapan dia cepatlah nak naik. Sebab tu persen ni penting. Kita kena tengok. Okey, 49% ni maksud dia separuh beli, separuh jual. Individu A pergi beli, individu B pergi jual. Susah nak naik. Jawapan dia susah naik. Okey. So kita tengok lagi. Dekat sini pun volume agak banyak. Nampak? Okey. Dia tak lebih pada 80% tau. Dia punya peratusan buy tu. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, saya berani bagi jaminan bahawa counter ni dia naik sekejap je, petang dia tak akan naik. Sebab apa? Sebab peratusan beli ni. Kalau peratusan beli ni contoh macam ni 79%, insyaAllah ada chance 100%. Tapi 100% ni kita tengok volume dia banyak tak? Sikit berbanding dengan volume yang 50,000, 7,000 ni. 50,000, 70,000 ni, faham tak? Sikit dah ni. Dia tak mau, sikit tak syok. Lepas tu, kita kena tengok, kita kena pandai baca volume, faham tak? Volume kalau kata naik dekat sini, 77,000. Kalau 100%, kan, kita tengok banyak sell lebih daripada 77,000 pun, dia tak mau naik tak. Ini kan pula 50% sahaja volume yang buy. Manakala separuh lagi adalah volume sell. Berani saya kata, di sebelah petang, dia tak akan naik. Maka saya tak akan masuk counter ni. Faham tak? Kalau saya nak masuk counter ni, saya akan masuk counter ni di sekitar harga ni tadi. Di sekitar harga ni. Harga-harga sekarang cantik lah. Kenapa saya tak masuk? Sebab volume yang masuk ini hanya separuh saja beli, separuh lagi jual. Individu A pergi beli, individu B pergi jual. Mak A beli, total pergi jual. Faham tak? Okay? So, saya tak mau naik. Itu saya kata, berani saya jamin counter ni di sebelah petang tak akan naik. Pada pukul 3.23 saya dah bagi tahu, tapi saya tak boleh post sekarang sebab market tak tutup lagi. Saya hanya akan boleh post video ni selepas market tutup. Sebab apa? Sebab itulah nak kena jaga juga. Faham tak? Bukan kata kalau dia naik lagi saya tak post lah. Tak. Naik ke tak naik saya akan post sebab saya berpegang kepada apa yang saya explain. Faham tak? Okey. Jadi kalau saya post sekarang sebelum market tutup, dia akan mengganggu market. Siapa-siapa yang ada counter ni, dia akan jual. Dia tahu tak mau naik, dia akan jual. Jadi saya orang yang orang yang mempengaruhi market. Saya tak mau jadi macam tu. Faham? Sebab tu saya kata kalau kena tangkap tak pasal-pasal. Saya nak cerita kepada anda, benda ni ilmu. Bukan saya nak ajak orang buat jahat. Niat saya nak share ilmu. Supaya anda tak terkena. Jelas lah. Okay? So, faham kenapa kita kata, volume banyak di sebelah pagi, counter itu akan naik di sebelah petang. Tapi kena tengok juga volume buy tu berapa banyak. Dan kita kena compare juga. Contohnya sini naik dan sini katalah 70,000 saya kata kan. Kita tengok juga yang sikit-sikit rencet-rencet ni, berapa puluh ribu pula. Boleh dekat situ. Okey? Sebab itu saya kata jaminan. Bukan jaminan lah. Saya berani jamin lah. Saya berani kata lah. Counter ni tak akan naik lebih daripada 1020 hari ni. Untuk hari ni. Untuk esok kita tengok lagi. Faham tak? Okey? Jadi ini adalah jawapan kepada persoalan kenapa volume pagi banyak, petang tak naik. Dapat lah. Okey, so kita try cari counter lain tengok. Okey, so berbeza dengan counter take fast. Okey, mari saya tunjuk kepada anda. Dekat sini kita tengok first sekali volume di awal pagi. Nampak? 100% pembelian. Nampak tak? 100% pembelian. Yang volume tinggi lah. Encik dah tengok. Kemudian dekat sini berapa? 100% juga. Yang hak panjang ni pun hampir 100%. Maksudnya lebih 80%. Yang ni kita tengok cantik. Nampak tak? 100%, 100%. Sikit-sikit ni pun kan. Yang hak rincik-rincik ni pun lebih. Banyak lah buy. Yang 7,000 lot buy. Yang hak sikit ni sell. Hak ni buy. Nampak? Okay. Then ini ada possibility di sebelah petang nak naik. Nampak? Dekat sini ada lagi 5,000 lot. 100% buy. Then apa jadi di sebelah petang? Yang ni cantik lah. Faham tak? So, anda kena faham
Okey, anda kena bezakan volume yang banyak di sebelah pagi itu adakah persen pembelian dia banyak ataupun sama ataupun sikit. Dan anda boleh bayangkan kalau persen dia zero dan volume banyak, of course counter itu akan jatuh di sebelah petang. So dia psycho dekat situ je pun. Reverse sahaja. Jadi kalau anda faham konsep, okey, apa yang perlu anda faham lah, saya kena bagi tahu kepada anda. Yang pertama anda kena faham, okey, serba sedikit teknikal lah. Serba sedikit teknikal. Sikit cukup. Okey, tahu candle, tahu harga buka kat mana, okey, tutup kat mana, candle tu jadi macam mana, support resistance. Just nice sikit saja, okey? Kemudian anda kena faham kenapa harga itu boleh naik, kenapa harga itu boleh turun. Jangan jawab dekat saya ada news. Saya tak mau dengar jawapan tu. Faham tak? Jangan jawab dekat saya, oh, ni company ni dia bagi dividen lah apa semua. Itu semua fundamental. Kita cerita bab technical dulu. Okey? Maksud dia anda faham kenapa harga sekarang harga 525. Itu dulu. Anda kena faham. Harga semasa adalah 525. Kalau dia pergi harga 530, kenapa? Kalau dia turun kepada 520, kenapa? Benda tu anda kena tahu dulu. Kalau benda tu anda tahu, InsyaAllah senang nak baca pergerakan. Nak naik ke, nak turun ke, nak pakai candle seminggu ke, sebulan ke, sehari ke, intraday ke, apa jenis teknik pun anda boleh kuasai. Fahamkan yang tu dulu. Jangan nak main redah saja. Naik pasal apa pun tak tahu, turun pasal apa pun tak tahu, harga berubah pun tak tahu, volume masuk macam mana pun tak tahu, buy persen, sell persen pun tak tahu. Susah lah. Kena bagi tahu dulu. Sebab tu saya kata belajar. Effort tu kita kena ada juga. Kena belajar. Okey, kenapa harga 520? Apa kena tahu? Sebab apa? Sebab last transaction pada harga 520. Yang tu kena tahu dulu. Ada 100 lot penjualan pada harga 520. Maka dia akan pergi ke harga 520. Katalah satu individu beli pada harga 525. Maka dia akan naik balik pada harga 525. Jadi anda boleh nampak kenapa harga itu boleh turun, kenapa boleh jatuh dan kenapa boleh naik. Dekat situ kita kena clear dulu dan kita kena tahu, oh, dekat sini ada 895 lot. Ni 895 lot. Okey, tiba-tiba ada orang beli pada harga 525. Naik balik harga 525. Faham tak? 50 lot dia beli pada harga 525 menyebabkan dia naik balik pada harga 525. Walhal sebelum ni harga 520. Tapi semua orang tak mau belajar benda-benda macam tu. Dia tahu dia nak untung saja. Kan? Benda ni nampak remeh, tapi benda ni lah yang akan buat anda rugi merana dan akan buat anda konsisten profit. Benda-benda macam ni je. Kan? Kalau benda macam ni pun tak boleh nak belajar, susah. Susah cerita. Okey? Fahamkan dulu. Okey? Kenapa dia harga 525? Saya kata sebab ada transaction pada harga 525. Kalau kata ada orang jual saja pada harga 520, maka dia akan turun pada harga 520. Dan macam mana nak naik 530? Hampa kena tahu. Faham tak? Habiskan 525 ni dulu. Baru ada pembelian pada harga 530, maka dia naiklah harga 530. Tu kena faham dulu. Kalau yang tu pun kita tak faham, agak susah lah. Memang kita sentiasa terperangkap dalam market. Kena tipu sedialah dengan orang. Okay? So saya habaq ni sebab apa? Sebab nak bagi anda cekap. Jadi ambillah peluang untuk pergi belajar. Saya tak suruh belajar dekat saya. Pergi je belajar dekat siapa pun. Make sure hampa balik daripada belajar, hampa tahu benda-benda macam ni. Naik sebab apa? Turun sebab apa? Jangan habaq naik. Sebab ramai ni semalam keluar news. Bukan tak betul. Betul, disebabkan keluar news itulah ramai orang nak beli. Maka bila ramai orang nak beli, maka dia naik. Hak tu kena faham dulu. Faham tak? Disebabkan news lah dia turun. Betul, tapi kenapa dia turun? Sebab ramai orang jual. Sebab news tak bagus. Bila news tak bagus, orang melepaskan saham. Jadi kita faham kenapa dia turun. Sebab ramai orang jual. Boleh dapat kat situ. Okey, semoga dapat belajar sesuatu. Kalau nak belajar daripada saya tak ada buat kelas. Faham tak? Saya hanya ada video sahaja. Kalau nak belajar melalui video, boleh. Tak ada masalah. Nak suruh saya pergi ajak kat kelas, bukan masa dia dan saya dah tak ajak. Okey? Okey, kalau nak belajar dengan saya ada buat video. Saya dengan Tasma ada 43 video tutorial saham. Daripada basic pergi ke advance. Boleh tengok dekat dalam ni. Kita ada terangkan sebuah sedikit. Kalau berminat nak beli, boleh beli. Kalau tak berminat, jangan kata apa. Ni dah lah tak mau beli. Dia kata pula orang jual dia. Terpulang. Siapa nak belajar, dia main belajar. Tak mau belajar, kita tak paksa. Okey? So,
harga dia dulu 1985 tapi kita jual 600 saja. So anda boleh tengok testimoni. Okey, anda boleh tengok contoh pembelajaran yang kita ajak. Ini adalah video penuh yang saya tunjuk. Okey, contoh. Dan kalau anda berminat, anda boleh buat bayaran dan hantar. Kita akan hantar email segera. Alright, boleh lah. Okey, so saya just bagi tahu kepada anda sebab saya tak nak serlindung apa-apa. Alright, so kalau ikutkan sekarang ni kita ada seramai berapa orang yang beli. Yang dah beli lah saya bagi tahu ni. Buat apa nak tipu-tipu. 511 orang dah dapatkan video ini secara atas talian. Yang manual lah. Yang tu kita tak nak cerita. Yang manual hari tu kita dah berjaya edarkan video seramai ataupun sebanyak 1,200 ke 1,500 video. Dan sekarang ni selama sebulan, di bulan 10, okey, kita dah membuat sale sebanyak 511. Maksudnya dah 511 orang dah beli. Kalau apa tak percaya, terpulanglah. Terus dah tengok nilai lah, dapat berapa, 300,000 ke apakah. Kalau orang tanya, wih syok jual video dapat 300,000. Awak tak jual. Faham tak? Saya pun buka kepada orang yang nak jadi ejen kita untuk jual video. Tak ada masalah. Tengok kita ada seramai berapa ejen dekat sini. Kita ada seramai 422 orang ejen yang jual video kita orang juga. Sebab tu kalau anda jumpa video kami dekat mana-mana, jangan terkejut. Memang ramai orang yang jual video kami. Sebab kami benarkan. Dan kita bagi affiliate. Okey, kita bagi affiliate. Tapi tak ramai lah yang dapat affiliate ni. Mari kita tengok berapa lah. Contoh lah saya bagi. Saya ni jenis tak ada selindung-selindung. Baby, orang nak kata apa, kata. Biar real. Okey, hanya 74 orang sahaja yang berjaya jual. Tu pun jual satu seorang saja. Daripada 400 orang, hanya 74 saja yang berjaya mengedarkan. So, kepada yang ramai yang cakap banyak, oi syok lah jual video, boleh tak payah trade lah, apalah, mai jual. Faham tak? Kalau nak special, nak cantik lagi, buat video sendiri. Jual. Jangan mau cakap saja pandai, action tak ada. Faham tak? Okay? So, apapun, selamat mencuba apa yang saya dah share tadi. Semoga bermanfaat. Ada 2 contoh yang saya dah story kepada anda. Okay? Dan contoh-contoh ini ada lebih detail lagi. Penerangan, macam-macam lagi. Semuanya dekat dalam video tutorial yang kita edarkan ini. So semuanya ada dekat dalam ni. Okey, ada 43 video. Okey, dekat dalam ni dia ada 43 video. Kalau nak tengok detail lagi, saya tunjuk. Ni kalau nak tunjuk detail lagi, kecuali business strategi tak ada. Hak lain tu semua ada. Teknik saja pun, kalau kita tengok teknik intraday. Saya tunjuk teknik intraday saja. Sekejap teknik intraday daripada Tasmo saja ada berapa banyak teknik yang dia bagi. Yang saya cerita tadi adalah teknik daripada saya, 2 video ni. Yang saya tengah cerita tadi tu. Advance lagi. Saya cerita lagi. Saya terangkan lagi. Okey, bagaimana kita nak mengesan bagaimana kita nak mengesan kenaikan kaunter di sebelah petang. Saya cerita dekat sini. Video dia panjang berapa? 1 jam. Tambah lagi 18 minit. Itu daripada saya saja. Belum daripada Tasmo lagi. Belum teknik lain lagi. Ini baru teknik intraday. Banyak lagi teknik-teknik lain. Ni yang paling penting. Belajarlah dulu ni. Support resistor ni. Apa-apa pun. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di video akan datang.